Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Kalam yang keberapa? Ya. 79. Bismillahirrahmanirrahim. Menyingkat perjalanan hakiki ke akhirat. At-tayyul haqiqatiyul an tutwa musafatud dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minka. Perjalanan hakiki akan menjadi singkat manakala engkau lipat jarak dunia darimu, sehingga engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu berbanding dirimu sendiri. Penjelasan. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, andaikan cahaya keimanan itu telah terbit dan menerangi relung jiwa, maka pasti sang hamba akan mampu untuk menyaksikan keberadaan alam akhirat lebih dekat daripada jarak yang sesungguhnya. Di sisi lain, para hamba akan menyaksikan gemerlapnya keindahan dunia. Ini diliputi oleh tanda-tanda kesuraman yang tidak lama lagi akan hancur dan menimpa para pengikutnya, yakni pencinta dunia. Baik, kita masuk malam ni kalam yang ke-79, merupakan penjelasan ghaibiyat, perkara-perkara ghaibiyat yang dialami oleh orang-orang yang salik ilallah, yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya disebut oleh Imam Ibnu Atha, at-tayyul haqiqi an tutwa musafatud dunya anka. Perjalanan hakiki akan menjadi singkat manakala engkau lipat jarak dunia daripadamu, hatta taral akhirah, sehingga engkau dapat melihat akhirat, aqrabu ilaika minka, lebih dekat daripada dirimu sendiri. Daripada kalam ini menjelaskan kepada kita apabila mana Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan segala tabir-tabir hijab antara hamba dengan hakikat akhirat, maka pada masa itu hamba tadi akan dapat melihat akhirat dengan hakikatnya yang sebenar, lebih jelas dan lebih terang daripada dunia yang sedang mereka duduki. Maknanya pada masa itu mereka akan dapat melihat bagaimana akhirat yang sebenar, yang hakiki, jelas dan terang, lebih terang daripada dunia ini. Cuma kita sekarang sebab apa akhirat itu nampak jauh? Kerana kita dihijab oleh hijab-hijab yang menyebabkan kita tidak dapat melihat akhirat. Kita tak dapat nak tengok akhirat dengan sejelasnya kerana mempunyai hijab-hijab. Hingga kita hanya dapat melihat dunia semata-mata. Dapat lihat dunia. Hanya bila ingat kepada akhirat, bila mana kita tersentuh dengan perkara-perkara akhirat. Tapi hati itu sendiri sebenarnya terkurung di dalam hijab-hijab tadi. Hati itu terkurung dalam hijab-hijab hingga dia tidak dapat melihat akhirat kecuali hanya dapat melihat dunia. Sekali-sekala bila datang ketukan daripada Allah di muka pintu hijab tadi, lalu dia buka hijab, masa itulah kita sekali-sekala ingat kepada akhirat. Sebab tu kita ni ingat akhirat sekali-sekala. Bila mana masa ingat akhirat, masa orang cakap pasal akhirat, ingatlah
Masa biasa tak ingat pada akhirat, kerana pada masa itu hati terkurung di dalam sangkar hijab. Jadi maknanya hijab kita tu banyak sangat. Hijab nafsu, hijab dunia, hijab kejahilan, hijab dosa, hijab kesalahan-kesalahan, hijab kejahilan. Jadi semua itu menjadi hijab hingga kita tidak dapat melihat perkara-perkara akhirat. Bila tak dapat melihat perkara akhirat, kita sering lupa dan salah sangka kepada akhirat. Lupa. Maknanya kita biasanya menganggap jauh lagi akhirat. Sedangkan akhirat kalau kita dapat melihat dia dan dapat memperolehi sinarnya, maka kita akan dapati akhirat itu sangat dekat kepada kita, lebih daripada diri kita sendiri. Macam matilah. Mati ni kan dia mengikuri kita. Kita berasa lambat sebab kita terhijab daripada melihat hakikat mati itu. Sedangkan mati itu mengiringi kita lebih dekat daripada diri kita sendiri. Mana mati tu duduk dekat dengan kita. Kita tak berasa jauh lagi. Tengok umur, okey lagi umur, baru 35. Biasanya orang mati umur 50, 60, duduk main hak biasa. Akhir sekali dia terhijab dan terlupa dengan dekatnya kematian itu. Tapi kalau Allah singkap, Allah buka ingatan manusia sepenuhnya kepada mati, kita tidak akan gembira lagi dengan segala keindahan dunia ini. Ini yang disebut sebagai orang yang bila Allah Ta'ala buka hijab, maka mereka mencintai mati lebih daripada mereka cinta kepada hidup. Cinta pada mati itu lebih, kerana dengan mati itu dia dapat mengecapi nikmat akhirat. Tapi dia bukan minta mati, dia bukan mohon kepada Allah supaya dia dimatikan, tapi dia cinta kepada mati melebihi dia cinta kepada dunia, kerana setelah dibuka akan segala hakikat dunia akhirat kepada dia, dan didedahkan padanya hakikat keburukan dunia. Jadi kita ni duk seronok dengan dunia sebab apa? Kita tak nampak hak buruk dunia tu. Kita tak nampak hakikat dia. Kalau nampak hakikat, tak nak kita dengan dunia. Kita tak mahu. Begitu juga kalau kita tengok, usah kata dunia lah, makanan. Makanan tu kalau kita tengok pada masa orang proses, nak pula proses tu cara tak betul, kita tak lalu nak makan. Baru ni ada apa tu dalam YouTube ke apa, tunjuk penjual goreng pisang, penjual goreng pisang. Sambil-sambil dia duduk jual goreng pisang tu, dia ada korak kat peha, kat betis. Pisau tu dikikis korak dia tu. Lepas kikis dia pun belah pisang. Pisang tu goreng, beri makan kita. Kalau kita tengok hal tu, nak tak makan pisang tu? Tak nak. Jadi maknanya, tapi kerana tak nampak, tak tahu, usah kata dia garu dengan pisau. Kalau dia garu dengan pisang tu terus pun kita tak kata apa, sebab kita tak tahu kan. Jadi sebab tu perlunya kita mengetahui hakikat keburukan dunia ini. Perlu belajar hak tu. Tengok hakikat buruknya dunia. Satu gini je. Kalau kita tengok, kita ni kan sibuk, ibnu dunia, manusia yang menjadi anak kepada dunia. Jadi dia duk cari dunia lah siang malam pagi petang. Tengok kita betapa sibuk. Kita sibuk layan siapa? Dunia kita ni. Sampai tak dan kita nak belajar tak sempat, kita nak amal ibadah pun tak sempat banyak. Kerana kita duk cari dunia, nak sara isteri, nak cara anak, dan nak sara ahli keluarga sebagainya. Sibuk nak buat rumah biar selesa sikit. Sibuk gitu, sibuk begini. Jadi sehingga kita meninggalkan ibadah. Ibadah tu yang nak jadi bekalan kita di hari akhirat. Maka tiba-tiba terlepas ibadah, terlepaslah bekalan akhirat, kerana habis masa yang Allah beri dalam dunia ni untuk kita meraihkan kenikmatan dunia dan keindahan dia. Maka lepas kita mati, pergi seorang-seorang kita dengan bekalan yang tak cukup banyak, dengan bekalan yang sedikit, kerana umur habis dah, perhabis kerana isteri atas dunia. Anak isteri dia hidup atas dunia, lupa dah kita. Itulah tipu daya dunia.
Bukan nak suruh kita, bila begitu bukan nak suruh kita bermusuh dengan anak, isteri dan keluarga hingga tak sara mereka, tak. Tapi maknanya kita perlu berwaspada dan ingat dengannya. Jadi mana kita cari nafkah sekadar untuk kita menjadikan pahala dan melepas kita daripada dosa, menanggung dosa, tidak menanggung keluarga dan sebagainya. Tapi jangan kita abaikan bekalan kita di akhirat. Yang kita nak cari nafkah, yang kita nak buat rumah, nak suruh selesa sikit. Kerana bila kita mati nanti, tak apa, tak payahlah anak ni pergi duduk rumah lain, sewa sana, duduk bawah kalvert, duduk dalam tong tepi jalan. Jadi kerana nak jaga maruah, nak jaga keselesaan anak-anak kita lepas kita mati, maka kita pun cari harta, buatlah rumah besar sikit contohnya. Tak apa, tapi jangan sampai tertinggal dan terabai amalan-amalan akhirat kita. Hak tu dah jadi pahala dah. Hak kita buat amal tadi tu, yang kita bekerja tu pahala dah. Tapi jangan lupa zikir kita mana, amal ibadah kita mana, taubat kita pada Allah mana, bekalan kita di akhirat esok mana. Jadi jangan tertipu dengan dunia ini. Jadi maknanya jangan kita tertipu. Sebab apa tertipu? Sebab kita tak sedar hakikat dunia. Dunia ni benda buruk. Benda yang sekiranya kita alpa, dia sangat merampas masa dan waktu kita. Kalau kita leka sikit je terlepas masa. Sedangkan masa tu sangat berharga, masa kita tu. Sebab tu kita ni kena isi masa dengan amalan soleh. Apa jenis amalan itu terpulang pada kemudahan dan kesenangan kita. Apa amalan tu? Kita susah nak zikir serupa ahli zikir yang 24 jam. Duduk berzikir. Anda pernah jumpa lah ahli zikir. Memang dia ahli zikir sungguh. Makna dia buat tasbih tu panjang, 1000 tasbih dia. Kita tasbih hak 3 pun bilang jarang-jarang. Zikir dia 1000. Duk cakap ni sambil-sambil cakap ni mulut dia bergerak, nampak mulut dia dah gerak. Duk zikir. Mana zikir? Sebab dia zikir berapa ribu sehari. Tak tahulah zikir dia. Maknanya kita tak mampu nak buat serupa dia. Kita mampu apa? Kita mampu baca Quran. Maka baca Quran. Bukan amal ibadah itu tertentu itu yang menjadi ketentuan, tapi ialah bagaimana kita mengisi masa dan usia dengan amal ibadah. Tak kira apa amal ibadah. Sebab tu Nabi kata badiru bi a'malis salihat. Kamu kena bersegera merebut masa bi a'malis salihat, dengan amalan-amalan soleh. Nabi tak kata bisalah, Nabi tak kata bizikri, Nabi tak kata bisadaqati, Nabi tak kata bitalabil ilmi, Nabi tak kata apa lagi? Bitafakkuri, dengan bertafakur. Nabi kata bi a'malis salihat. Bersegeralah kamu dengan apa saja jenis amalan soleh, asalkan masa kita tu jangan kosong. Kita nak buat apa? Kita tak zikir, tak baca Quran, tapi kita sembang dengan sahabat, cerita pasal Islam dan perjuangan. Kan bukan ke pahala tu? Untuk kita tingkatkan kesedaran untuk agama Allah. Jadi apa saja yang kita buat untuk membangunkan agama Allah dan tanda ubudiyah kita kepada Allah, maka itulah amalan soleh. Jadi buatlah apa yang kita mudah. Apa yang kita mudah. Kita payah nak baca Quran, sebab hafal pun sikit-sikit je. Itu pun duk bertukar, baca Yasin tak pernah siap-siap, duk ulang hak sama. Jadi maknanya kita tak banyak hafal tu. Kita zikir. Zikir tak boleh kita, jarang-jarang bolehlah zikir. Baca buku-buku agama. Jadi itulah, asalkan jangan kita tertipu dengan dunia. Duduk saja, berhibur semata-mata. Duduk berhibur pula benda hak yang tak menasabah dengan amalan seorang hamba. Jadi maknanya itu dikatakan bila Allah Ta'ala buka hakikat dunia, kita akan menyampah dengan dunia. Bila Allah Ta'ala buka hakikat akhirat, kita akan cinta dan memburunya. Dan sekarang yang payah sangat nak tinggal kenikmatan dunia, lalai sangat dengan dunia, alpa sangat dalam melakukan taat dan bekalan akhirat, kerana kita masih ada hijab. Jadi nak rombak hijab tu lah, maka kita perlu mujahadah fi sabilillah. Makna kita bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijab tu dosa, maka pertama istighfar. Yang kedua, kawal diri jangan buat dosa. Kalau sekiranya hijab itu kejahilan, maka bersungguhlah menuntut ilmu.
Jika sekiranya hijab itu ialah kelalaian, maka kita perbanyakkan baca Quran dan zikir. Jadi maknanya jika hijab itu ialah kejahilan kita tadi, maka carilah ilmu untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna itu di antara usaha dan mujahadah yang perlu ada kepada kita semua. Jadi mana itu dikatakan, maka perjalanan hakiki, perkara yang hakiki. Kalau kita tahu nak benci kepada dunia bagaimana, maka cara mudah, cara cepat ialah bila kenal hakikat dunia. Nak cinta kepada akhirat bagaimana? Cara cepat ialah apabila kenal akan hakikat dunia. Jadi kalau datang cahaya hakiki itu, maka akan dekatlah kepada kita melihat akhirat lebih dekat daripada diri kita sendiri. Itu jadi sebab itulah sebab tu kita kata hakikat tu yang menggerakkan kita. Sedar akan hakikat dia. Macam kita kata apa hari itu, hakikat istighfar. Kalau kita tahu istighfar itu apa, hakikat dosa, akan menyegerakan istighfar. Setengah orang dia buat dosa kecil kan, dosa kecil. Dia tangguh istighfar. Mana tak apa, bukan besar sangat dosa pun. Jadi sebab dia tidak tahu hakikat dosa. Hakikat dosa itu apa? Ulama-ulama tasawuf kata, kamu jangan kira dosa itu besar ataupun kecil. Tapi hakikat dosa, sama ada kecil ataupun besar, hakikatnya ialah kedurhakaan kepada Allah. Jadi segeralah kita bertaubat walaupun kecil. Nampak saja kecil, tapi hakikatnya dia adalah durhaka kepada Allah Ta'ala. Kepada siapa kita berdosa? Pada Allah kan? Walaupun kecil. Jadi segerakan taubat, segerakan istighfar. Jadi itu dikatakan hakikat. Bila kita tahu. Orang yang malas nak salat, sampai tangguh waktu, tak apalah, bangun sebelum subuh esok, salat asar, salat isyak, kita tidurlah dulu. Itu orang yang lupa dengan hakikat kematian. Kalau dia ingat hakikat kematian yang akan datang tiba-tiba, dia akan segera menunaikan perintah Allah. Jadi sebab tu mengetahui hakikat itu mendekatkan manusia lebih cepat kepada mendorong manusia lebih cepat kepada menunaikan kehendak Allah dan menunaikan sifatnya sebagai ibadullah, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu macam itulah kita berjuang apa sebagainya. Orang yang tertangguh nak berjuang, berjihad di jalan Allah, sebab dia tidak melihat hakikat jihad, hakikat perjuangan. Dia melihat hakikat perjuangan cuma nak menang. Kalau nak menang, dia akan melihat agak-agak boleh menang tak? Rasa-rasa tak boleh menang, biar dulu. Jadi selalu tertangguh. Kenapa? Kerana kita tidak mengenal hakikat perjuangan. Sedangkan hakikat perjuangan itu ialah tanda ubudiyah dan pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari redha Allah. Itu dia hakikat dia. Jadi makna dia kata perjalanan hakiki akan menjadi singkat manakala engkau lipat jarak dunia daripadamu. Maknanya lalu kita akan tutwa musafatat dunia, akan menjarak jauhkan dunia daripada dirimu sehingga engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu berbanding dirimu sendiri atau berbanding dengan duniamu. Jadi makna kita nampak akhirat tu jauh, akhirat tu jauh, dunia tu dekat. Sebab kita duduk tengok dunia hari-hari, hari-hari duduk tengok dunia. Tapi kalau kita tahu hakikatnya, sebenarnya dunia sedang pergi, akhirat itu yang sedang datang. Sebab akhirat ni benda hak lepas, dunia hak lepas jauh dah, walaupun baru tadi. Tapi yang akan datang tetap akan dekat walaupun tahun hadapan. Kenapa? Kerana dia benda yang mustakbal, yang akan datang. Adapun dunia walaupun sebentar tadi, dia adalah madi, benda yang telah berlalu. Jadi makna kita adanya ke depan ni. Jadi perbanyakkan amalan soleh, isi masa kita tadi.